Kemudian kalau pada orang tua yang giginya sudah banyak yang tanggal, sudah banyak yang copot. Jadi buat Anda orang tua yang giginya sudah banyak yang copot, silakan gunakan gigi palsu. Tapi ingat, gigi palsu dipakai untuk mengunyah makanan, bukan ditelan, ya. Oke, lagi sekali saya ulang. Kemudian manfaat yang terakhir adalah Anda dapat menikmati makanan tersebut. Ya, kecuali Anda yang lagi makan terus dikejar deadline. Anda harus cepat-cepat kerja, Anda dikejar waktu, itu lain ceritanya. Tapi ketika Anda punya waktu makan dengan baik, makanlah, kunyahlah dengan baik. Jadi ini dapat membantu sistem pencernaan Anda, terutama bagi Anda yang sakit MA. Jadi buat Anda semua yang sakit MA, punya masalah dengan lambung, perhatikan makanan Anda, apa yang Anda makan, dan kunyahlah dengan baik. Terus ada pertanyaan seperti ini, dok, kalau gigi saya sakit, apa yang harus saya lakukan? Anda mengunyah begitu lama. Ya, Anda harus ke dokter. Dan kalau pada orang tua yang giginya sudah banyak yang tanggal, sudah banyak yang copot, jadi buat Anda orang tua yang giginya sudah banyak yang copot, silakan gunakan gigi palsu. Tapi ingat, gigi palsu dipakai untuk mengunyah makanan, bukan ditelan, ya. Kemudian manfaat yang terakhir adalah so kita nak bincang tajuk apa hari ni? Kelas. Adakah tentang gigi palsu ataupun tentang apa? Semua sekali, nak belajar apa hari ni? Tak ada orang dah. Baru nak masuk kelas dah hilang. Cepat, seorang cakap. Pak mana ni? Issues related to eating habits. Kuat sikit tak dengar. Sorry. Health issues related to eating habits. Okay, health issue relating eating habit. Okay, eating habit. Okay, so dia berkaitan dengan cara pemakanan dan kesan dia. Kita bukan nak cerita pasal gigi palsu. Okay, so kita nak tengok tentang apakah masalahnya akan timbul apabila masalahnya tabiat pemakanan, tentang tabiat pemakanan jika tidak dijaga dan dikawal dengan betul. Okay. So yang penting healthy eating habit. Okay. Itu kalau jaga pemakanan yang betul tak ada masalah. Okay. Usus besar, usus kecil akan lebih elok lah. Yeah. Okay, so kita tengok first one by one about the healthy issue, pengubahsuaian organ pencernaan. Sebagai doktor bahagian bahagian ni usus ni, kita semua tahu kalau seseorang tu dalam keadaan obesity, dia mestilah berat berlebihan. So kita semua perlu tahu kira BMI. Setiap orang perlu tahu. Awak dah belajar dalam PJK. Cara nak kira BMI. So awak boleh lihat awak ni kategori mana. Kurang obes ke? Terlebih obes ke? Berat biasa, normal, ataupun kurang berat badan. Kalau kurang ataupun terlebih kurang berat badan pun masalah ya. Itu masalah kita panggil apa terms dia. Tapi tak apa, yang kurus tu, yang terlampau kurus tu, itu ada masalah lain ya. Jadi kita tengok yang pertama sekali ada kaedah dia. Cara bagaimana kita nak pastikan orang yang mengalami masalah obesiti ni dari segi teknologi moden dalam bidang perubatan, kita menjalankan satu kaedah pembedahan yang dapat mengurangkan berat badan seseorang tu yang dikenali sebagai pintasan Gester. Pintasan Gester boleh rujuk. So bila pintasan Gester ni, kita doktor akan kecilkan saiz perut dia menggunakan kaedah pembedahan lah. Prosedur ni ambil masa yang agak lama ya. So kita tahulah perut seseorang tu yang obesity, dia punya saiz tu agak besar ya, mengembang. Sebab kita tahu fleksibel kita punya sel-sel ni. Bila dah berlebihan tu, lemak tu akan menyeliputi bahagian perut ni. So itu yang menyebabkan saiz menjadi lebih besar.
So doktor perlu membuat satu pintasan gesture bagi mengurangkan saiz perut tersebut. Daripada saiz yang besar mengembang tadi, okey, dah selesai operation tadi, so saiz tu akan kembali kepada normal. Tetapi biasanya untuk menjalankan operation ni, confirm lah kena persetujuan daripada individu tersebut tu satu. Satu lagi, walaupun doktor suggest seseorang tu buat kaedah ni, pintasan gesture ni, okay. So kalau individu tersebut tak nak, okay, boleh. So tak ada masalah. Depend pada individu lah. Walaupun doktor memang galakkan sebab mungkin doktor galakkan individu tersebut buat proses ni, tapi kita boleh fikir balik nak ke tak nak tu. Sebab ini kes original, kes ori ya, original lagi. Okay, situasi sebab saya ni kawan-kawan ramai ya. So ada yang doktor suggest dia buat tapi dia tak nak buat. So terpulang pada individu lah. Okay, sebab setengah orang tak berani nak teruskan operation ni sebab dia efek dia pada organ dalaman lah. Mungkin perasaan takut tu pun ada ataupun perasaan risau akan datang efek dia untuk long term. So that's why dia tak nak buat. Okay. So ada yang betul-betul nak buat, okay, go on, tak ada masalah. Okay. So ikutlah prosedur yang diberikan oleh doktor. Sebabnya kita boleh tengok kat sini kesan dia untuk short term dalam jangka masa yang pendek ni. Seseorang yang buat operation ni dia akan mengalami muntah, okay, rasa loya, dan acid reflux ke atas, dia akan menolak ke atas esophagus tu. So that's why kalau orang yang ada gastrik dia rasa keluar angin tu. Okay, itu short term bagi orang yang buat operation pintasan gesture ni. Okay, kemudian esophagus mengembang. Okay, ini situasi yang biasalah, benda yang berubah kan dalam badan kita. Okay, kita buang pula bahagian ni. Okay, so situasi ni akan berlakulah. Okay, esophagus mengembang, tak boleh makan makanan yang pedas. Okay, sama juga kalau kita cabut gigi, tak boleh makan panas, tak boleh makan pedas. Okay, dah okey tu baru boleh makan. Okay, so untuk yang buat operation ni memang dia perlu jaga dengan teliti selepas operation dijalankan. Okay, untuk long term pula, okay, sebab tu ada yang tak nak buat. Okay, kesan jangka panjang dia sentiasa mungkin mudah untuk dapat pening-pening tu. Okay, kemudian aras gula dalam darah dia akan berubah-ubah. Okay, malnutrisi, kekurangan nutrien. Okay, maksudnya dari segi proses untuk dia makan dalam kehidupan seharian tu akan mengalami masalah ya. So ada kesan dia long term dengan short term tu. Okay, ulcer perut. Okay, ada kemungkinan dia dah buang, okay, dah menjalani pintasan gesture. Okay, tapi bahagian perut ni akan mengalami masalah tertentulah, okay. Dan masalah pembuangan tinja, najis dan sebagainya, berak tu ada masalah. So ada yang betul-betul confident nak buat, doktor buat je tak ada masalah. Tapi yang rasa macam tak nak, okay, so go on lah dengan ubat. Biasanya ada cara kaedah, ada cara lain, kaedah lain yang boleh mengurangkan seseorang yang ingin kembali kepada bentuk badan yang normal, okay, terutamanya individu yang obesiti ni. Cuma kat sini nak bagi tahu awak untuk jawab soalan exam, okay, soalan essay, awak perlu explain tentang cara pintasan gesture ni dilakukan. Kenapa dia perlu dilakukan? So nanti adalah soalan tu, soalan aplikasi ya, awak panggil kebat tu. Dia akan ceritalah kat atas soalan tu. Okey, puan ini sekian digalakkan oleh seorang doktor untuk melakukan pintasan gesture. Okey, terangkan, okey, apakah kemungkinan yang akan dihadapi oleh puan sekian-sekian. Okey, itu soalan yang memerlukan awak explain semua ni. Sebab tu masuk dalam tajuk ni. So kalau real life-nya ada yang buat, ada yang tak buat lah. Okay, terpulang pada individu. Okay, itu maksudnya pengubahsuaian organ pencernaan. Sebab kita tahu perut ni adalah salah satu organ pencernaan. Jadi kita ubah suai dia. Okay, so dalaman badan kita ni bila dah disentuh, dicakna, banyaklah masalah dia.
Walaupun untuk buat proses ni, pintasan gester ni baiklah untuk orang yang obesiti. Ada yang berjaya dan ada yang tak ada masalah apa. Okay? Sebab dia terpulang pada individu. Okay? Ada yang berjaya tu dia boleh kurus lah. Okay? Awak boleh tengok lah di medsos ni macam-macam. Ada contoh, ada yang berjaya, ada yang gagal. Okay? Tapi untuk awak nak jawab exam dan relate-kan dengan situasi semasa, kena faham apa dia punya kesan dia. Okay? Dan apa yang doktor ni buat, okay? Dalam proses pintasan gester ni. Okay, duodenum, jejunum semua tahu adalah sebahagian daripada usus kecil. Okay, ini kantong gastrik. Okay, kemudian bahagian perut yang boleh dipintas. Okay, nak potong bahagian perut ni, doktor nak buat operation ni bukannya boleh sebarangan ya. Ada bahagian-bahagian tertentu. Okay, jejunum. Okay, kemudian bahagian duodenum yang telah diproses. Okey, saya besarkan sikit. Okey, ini bahagian duodenum yang telah dipintas. Okay. So bersambunglah kat sini. Perut ni besar, orang yang obes, saiz perutnya mengembang besar. So doktor akan potong ataupun buat pintasan tu. Okey, kantong ni akan dialihkan. Berubah pula dah. Okay, saya harap awak boleh baca gambar rajah ni. Okay, arrow yang merah ni makanan. Okay, dan yang biru ni jus pencernaan. Semua tahu dah. Okay, dah belajar tentang proses pencernaan makanan. Okay, makanan yang masuk. Okay, daripada sini. Okay, kemudian ini yang telah diproses jus tadi akan melalui sini. Okay, bahagian perut yang telah dipintas, dia melalui bahagian tengah ni. Okay. Ini perut yang asal. Okay, tengok arrow ni, perut yang asal. Okay, so ni tanda yang akan dibuat oleh doktor untuk membuat pintasan. So dia akan alihkan bahagian kantong gastrik ni di sini. Okay. Awak kena ingat dalam perut kita ni lembut. Semua ni boleh diubah-ubah. Boleh diubah dan permanentkan. Okay. Tapi dia tak adalah keras macam plastik ke apa. Dia dalam ni semua lembut. Dalam bentuk mukus, okay, bendali. Organ ni nampaklah bentuk dia. Okay. So ini adalah makanan yang akan dicernakan daripada sini. Okay, dan ini rembesan daripada jus, duodenum dan lain-lain lah. Okay, akan bertemu di sini. Okay, ini jejunum salah satu bahagian usus kecil. Ada 3 bahagian ya, duodenum, jejunum dan juga ileum. Okay. So di sini dia akan bertemu balik lah. Dan awak kena ingat usus kecil ni panjang ya. Awak dah tahu semua tu, usus kecil sangat panjang. Sebesar padang bola, padang tenis. Okay. So that's why boleh lakukan proses pintasan gester ni. Okay. Sebab usus tu boleh diletakkan, dialihkan. Okay. So adalah teknik kaedah dia tu. Okey, seterusnya ini yang pertama, pengubahsuaian organ pencernaan pada bahagian perut. Okey, seterusnya kita tengok isu kesihatan. Okey, isu yang berkaitan dengan penyah tinjaan. Okey, penyah tinjaan ni dah belajar sebelum ni. Tu saya kata silibus lama dia habiskan terus. Ini dia keluar balik. Hari tu dah habis dah. Keluar balik tentang isu kesihatan ya. Maksudnya yang saya tunjuk hari itulah kanser kolon dan sebagainya. Tapi kita tengok lagi sekali. Okey, so kelas makanan yang sangat diperlukan adalah fiber, iaitu serat. So ramai yang cakap hari tu tak makan sayur boleh makan buah. Okey, fine. Okey, makan buah-buahan yang seimbang lah. Maksudnya jangan berlebihan pula. Kalau orang tu berlebihan jadi lain pula seimbang. Okey. Jadi semua ni akan memudahkan pergerakan tinja. Okey, kemudian kenapa perlu semua ni pemakanan yang mengandungi fiber? Sebab untuk mengelakkan sembelit, kanser. Ada banyak jenis kanser bahagian usus besar tu. Sama ada kanser kolon, kanser rektum dan hemoroid. Okey, sekejap. Muhammad Samir ada? Muhammad Samir? Ya, ada. Okey, berikan 3 bahagian usus besar.
3 bahagian usus besar. Usus kecil ada 3, duodenum, ileum, jejunum. Usus besar? Jap. Ada cesium, Kuat ada sikit. cesium, ada kolon, cesium, kolon, lagi satu tak ingat lah cikgu. Ada kat sini ya, cuba perhatikan. Ada tak? Sekejap. Okey, tak apa. Okey, thank you. Saya nak kejut orang kejap. Duratul Aini ada? Nak kejut orang ni. Duratul Aini? Ya, cikgu. Bahagian usus besar. Ada 3 bahagian. Apa dia? Kolon, septum, rectum. Rectum? Kolon dengan septum. Kuat sikit. Kolon, sekum dengan rectum. Okey, cukup. Okey, ada kat slide ni pun ada. Cuma sekum je tak ada kat sini. Okey, so ada 3 bahagian. Saya tanya yang basic tu. Okey, so hopefully yang lain pun samalah, kena ingat lah. Okey, kolon, rectum, sekum. Cuma kat sini dia sebut tentang kanser. So salah satu kanser iaitu kanser kolon. Saya dah tunjuk gambar minggu lepas. Kanser rectum, bahagian rectum lah. And then hemorrhoid iaitu buasir ataupun bahagian hujung anus tu. Tu masalah akan berlaku sekiranya tak ada pengambilan serat yang seimbang. Okay. So apa fungsi serat ni sebenarnya? Yang pertama sekali, merangsang peristalsis. Memastikan proses pembuangan tinja berlaku dengan sempurna dan proses pergerakan makanan yang tidak dicerna tadi tu dalam usus besar tu berlaku dengan seeloknya lah. So peristalsis pada dinding bahagian usus besar tu berlaku dengan baik bila adanya serat yang dimakan oleh setiap individu tu. So proses peristalsis berjalan dengan lancar. Mengendur, kemudian menolak makanan tu. Menyerap dan menyingkirkan bahan toksik. So makanan, buah-buahan yang ada serat tadi ataupun sayuran tadi dapat membantu proses penyerapan dan penyingkiran bahan toksik yang ada dalam badan manusia. So that's why saya banyak kali sebut hari tu, badan kita ni, dekat hati kita dah tahu toksik akan disingkirkan, dihantar ke ginjal, dari ginjal akan dikeluarkan melalui usus besar, dan usus besar ni juga bahan toksik ni banyak dia punya molekul ya. Salah satu dibuang melalui ginjal, melalui air kencing. So yang selebihnya bahan toksik juga dibuang melalui usus besar. Dalam najis tu banyak bahan toksik. That's why tanda-tanda usus bermasalah apabila awak tak buang air besar tadi dalam tempoh yang lama. So that's why ada orang cakap biasa, badan dia dah penuh toksik sebab dah 5 hari tak membuang. Itu cakap biasa tu. Cuma nak fahamkan kat sini, pentingnya ada makanan yang mengandungi serat tadi dalam dalam komposisi makanan yang awak makan tu, untuk membantu buang bahan toksik tadi. So kita tak nampak bahan tu ya. Kadang-kadang bahan toksik tu sendiri ada dalam makanan. Contoh, setiap hari orang tersebut makan seafood. Seafood kita tahu banyak garam mineral yang tinggi. Makanan itu daripada laut. So kandungan toksik pun tinggilah dalam seafood tu. Jadi kalau dah makan seafood je hari-hari, lepas tu tak membuang. So that's why dalam kandungan darah kita tu dah penuh ataupun dipenuhi dengan toksik. Tu yang membahaya tu. So oksigen dalam darah pun nak berkembang, oksigen glukosa pun dah tak boleh. So badan akan mengalami masalah ya. So penting adanya serat tadi untuk menyerap bahan-bahan yang berlebihan tadi dan juga menyingkirkan bahan toksik. Mengawal atau penyerapan glukosa bagi diabetes mellitus. So bila kita makan makanan yang berserat ni, kadar kandungan gula kita boleh dikawal. Contoh,
walaupun dalam buah tu ada gula buah fruktosa, okay, orang yang diabetes ni dia tak boleh ambil buah tu terlampau berlebihan. Kalau rambutan tu 1 biji je, tak boleh lebih. Tapi selalunya dia langsam je, belasah juga ya. Tapi dari segi mediknya buah rambutan tu tak boleh, sikit. Kalau tembikai pun sikit, semuanya sikit. Bila maksud sikit, orang diabetes ni perlu makan buah-buahan tersebut tapi dalam kuantiti yang sedikit. Sebab kalau tak makan, dia akan jadi tak balance lah dia punya kandungan tu. So gula dalam badan dia pula akan berkurangan. Jadi dia kena makan tapi dalam keadaan yang sedikit bagi nak kontrol aras glukosa orang yang kencing manis ni. Tak boleh tak ada langsung, kena ada juga. Jadi kena makan juga sayuran ataupun buah-buahan tadi. So bila ada tu dia akan kontrol lah, balance dia punya aras glukosa tadi. So penting sebab kita tahu sayur dan buah-buahan tadi mempunyai kandungan vitamin juga dan juga garam mineral dan sebagainya lah, tapi dalam kuantiti yang sedikit. Yang seterusnya, kenapa penting serat tadi? Meningkatkan populasi bakteria berfaedah dalam usus besar. Bakteria berfaedah. Keyword ni soalan struktur. Ni soalan esei. Soalan esei, fungsi serat ni awak ambil keyword dan pastikan ayat tu tepatlah ya. Keyword yang keempat ni bakteria berfaedah. So apa dia? Iaitu boleh meningkatkan populasi. To increase the population of good bacteria dalam usus besar ni, large intestine. So macam mana caranya, kaedahnya adalah dengan pengambilan buah-buahan dan sayuran tadi. Kalau awak nak tahu sayur tu awak beli kat pasar tu, adakah sayur tu betul-betul bersih? Siapa nak? Azrinaton. Ada Azrinaton? Kita kejutkan orang. Azrinaton ada? Dia dengar cikgu cakap je, dia dah hilang dah. Jadi cikgu kena berhenti-berhenti sekejap lah. Azrinaton ada? Tak ada. Laili Ulfa? Dekat skrin ada nama, orang tak ada ni. Dorato Aini. Tadi Dorato mana tadi? Lupa dah. Dorato Aini ada? Ada cikgu. So sayur apa yang contohnya? Adakah betul-betul sayur yang kita beli tu bersih? Tidak. Contoh. Bagi contoh macam mana? Sayur apa agaknya? Bayam. Bayam. Lagi? Satu je. Kangkung. Okay. Thank you. Bakteria dalam usus besar. Macam mana bakteria ni dapat ditingkatkan? Bakteria population ni, contoh sayur-sayuran yang diambil tadi yang ada serat. Kalau awak pernah ambil tahu isu semasa brokoli tu, kalau tak basuh betul-betul, ada ulat dalam tu, ada ulat kecil sangat. That's why ada orang tunjuk contoh cara mencuci brokoli, rendam dalam air garam tu, lepas tu tengok air garam tersebut penuh dengan ulat-ulat kecil. Sebab memang ulat tu duduk dalam tu, apa orang cakap, tak nampak. Kalau tak basuh betul-betul memang masak dan telan je lah kan. Tapi bila dah masak tu memang matilah. Cuma mungkin dari segi kebersihan lah. So apa yang saya nak cerita kat sini, bila dah makan sayur-sayuran tadi, setengah-setengah sayuran memang ada ulat sayur ataupun ulat buah tu. Tapi dia bukanlah satu yang dangerous. Sebab dia adalah mempunyai kandungan nutrien juga. Ada kandungan nutrien dalam ulat tu. Jadi cuma dari segi hygiene tu mungkin awak nampak kotornya ulat. Tapi yang kecil tu memang tak nampak lah kecuali betul-betul basuh. Jadi kalau dah makan tu, dah masak dah makan tu, dalam tu, dalam usus besar kita tahu ada bakteria. So bila banyak bahan nutrien, serat-serat yang awak makan tu, so maka lagi berkembanglah bakteria tu kerana dia dapat faedah. Banyak bahan nutrien yang tak dapat dicernakan tu lalu melalui usus besar. Jadi bakteria yang berbaik tadi tu
dia berkembang sebab dia dapat makanan yang berfaedah tadilah. Okay? So populasinya makin banyak. Dan dia tak membahaya sebab kat sini dia bagi tahu bakteria berfaedah. Dia membantu melancarkan lagi proses penyahtinjaan tadi. Okay, dalam usus besar ni. Yang membahaya ni yang macam E. coli tu. Okay, Escherichia coli tu. Yang tu yang membahaya sebab dia cirit berik tu. Okay, ataupun salmonella tu yang menyebabkan cirit berik. Itu yang lain lah cerita dia. Okay. Yang ini serat tadi membantu meningkatkan populasi. Okay, dan bahan-bahan nutrien lain selain daripada ulat-ulat kecil yang sebut tu tadi, makanan yang awak makan tu mengandungi nutrien yang tidak dicerna, jadi dia membantu proses peningkatan populasi bakteria tadi dalam usus besar. Okay. Okay, harap jelas lah. Okay, yang seterusnya, pengambilan air yang banyak. Okay, air ni semua dah tahu sangat penting. So memang kalau awak buat eksperimen pada badan awak sendiri, saya dah sebut sebelum ni, cuba awak kurangkan minum air tu. Jawabnya berak dalam 2-3 hari baru awak rasa nak berak. Senang cerita. Tapi kalau awak pastikan sehari cukup 2 liter, cukup untuk badan awak 2 liter tu, confirm 24 jam yang sepatutnya kena buang tu, dia akan buang lah. Okay? So that's why air ni sangat penting membantu proses penyahtinjaan. Okay? Okay, seterusnya, tabiat pemakanan. Okay? Healthy eating habit. Okay. So, tabiat ni pun kena kontrol lah. Okay, bila tak kontrol tabiat makan ni, makan ikut suka hati walaupun dah tahu. Tapi manusia ni biasalah kadang-kadang susah nak ikut kan. Nanti orang cakap macam-macam lah. Okay. Tapi kalau betul-betul nak sihat, tak kisah orang kata follow je apa yang telah dibelajar, dapat ilmu tu. Okay, follow je, awak akan dapat badan yang sihat. Okay, contoh bila sebab kesan dia sangat tinggi ya. Kalau awak follow makanan yang seimbang, makan makanan yang seimbang, akan dapatlah badan yang sesuai, berat yang normal. Penyakit pun dapat dihindarkan dan sebagainya. Sekarang ni masalahnya isu-isu kesihatan yang diperolehi oleh sesetengah individu akibat tak nak ikut corak gizi seimbang ataupun corak pemakanan gizi seimbang. Tabiat dia ikut suka hati dia. Sepatutnya kena breakfast, dia tak breakfast. Sepatutnya kena lunch, dia baru breakfast. Cuma ada beza dia orang yang puasa intermittent fasting tu. Yang puasa sampai pukul 12 tengah hari ataupun 1 tengah hari tu. 7 malam dah stop and then puasa. Itu lain cerita lah. Tapi dia kena pastikan dia makan makanan seimbang. Yang masalah isu kesihatan ni yang tak buat kaedah itu, tapi sebab nak diet punya pasal, nak badan yang terlalu kurus, jadi inilah akan timbulnya masalah kesihatan. Antaranya gastrik, dysmorphia autoanorexia dan bulimia. Apakah penyakit-penyakit ni sebenarnya? Kita tengok yang pertama. Ini dia yang pertama, gastrik ya. Ini ramai ya, cikgu saya gastrik, tak datang sekolah sebab gastrik. Ini isu yang pertama. Sebab tak jaga tabiat pemakanan. Maksudnya dari segi makan makanan tu tak kontrol dari segi masa dan juga dari segi kuantiti. Contoh, apa yang berlaku orang gastrik ni, pelajar, saya tak tahulah pelajar lelaki pun suka juga diet, tak makan. Biasanya yang selalu saya dapat rujukan ni budak perempuan lah, cikgu gastrik. Cikgu Syazmi ada cikgu. Syazmi? Ada? Ada. Ada gastrik? Ada. Cuma jarang jumpa cikgu. Mungkin tak nak bagi tahu kot. Setengah-setengah lelaki lah. Samir dah bagi tahu. So sebenarnya lapisan epitelium perut oleh jus kester sebab makanan tak ada dalam perut awak. Bahasa mudahnya tak ada makanan lah. Jadi awak tahu perut merembeskan jus kester. Kita dah belajar sebelum ni tentang jus-jus tu semua, tentang hormon enzim semua tu sebelum ni. Jadi dekat perut tu perut perlu merembeskan jus kester. Tapi bila adanya makanan. Sekarang ni masalahnya tak ada makanan sebab diet. Contohnya diet lah. Terlampau diet. Diet yang tak ikut balance diet. Tu yang masalah tu. Diet sesuka hati.
Okay. So lapisan perut kita ni, okay, dinding sel perut kita terdiri daripada lapisan epitelium. Jadi lapisan ni lah yang akan terkakis. Okay, kakisan. Okay, dalam exam, saya suka sentuh terus. Elakkan tulis hakisan. Ada beza ya. Sebab ini term sains. Okay, terms bio. Sains pun samalah. Okay, sains bio tu samalah. Okay, terms ni tak boleh digunakan hakisan. Dia tak sesuai dalam term sains. Okay. So nak tulis rujuk kepada keradangan dan kakisan lapisan epitelium. Walaupun kita faham kakisan ni dia ibarat menghakis juga, cuma situasi tu berada di dalam perut. Okay, itu digunakan perkataan kakisan. Kalau karat pun dalam kimia, okay, paku karat tu ataupun bahan-bahan yang tahan lasak tu dia panggil tahan kakisan. Bukan dalam perut sajalah, tapi kakisan ni digunakan untuk terms, untuk terms dalam bidang sains. Okay. Okay, so itu tentang kakisan, jangan salah tulis, hakisan tak tepat. Okay, lapisan epitelium tadi. Dan selalu kalau awak biasa dengar orang-orang bersembang, dia kata awak gastrik. Okay, dinding awak, dinding perut awak tu dah terhakis sebab tak makan. Itu bahasa cakap biasalah. Tapi yang sekarang ni saya nak awak faham, okay, keadaan tu. Keadaan orang gastrik ni sebenarnya dia berlaku keradangan. Okay, keradangan, dia radang ni awak rasa macam panas je perut awak. Panas, okay. Kemudian kakisan ni awak rasa pedih. Itu pedih disebabkan kakisan oleh epitelium jus gaster tadi. Sebab jus gaster tadi dia nak menjalankan tugas dia. Dia nak buat tugas dia tapi dia tak boleh buat sebab makanan tak ada. Tu yang awak tahan, okay, tahan tangan kat perut tu. Pedih lah. Okay, pedih. Yang pedih tu disebabkan oleh jus gaster tak boleh buat tugas dia. Okay. Dan radang ni awak rasa panas. Okay, radang pedih, panas, okay, rasa nak muntah. Okay, itu orang yang pernah kena gastrik ni dia tahulah. Okay. Okay, kemudian kalau gastrik sekali, okay, fine, tak rawat, awak tidur je. Okay, baik. Ni 2 kali tak rawat lagi. 3 kali tak jumpa doktor lagi. Duduk relax je kat rumah tidur. Okay, boleh tahan ni. Okay, sampailah 4, 5, 6 kali. Bila tak dirawat, itulah kesan dia akan jadi ulcer. Okay, ulcer gaster. Sebenarnya ulcer gaster dulu. Barulah lama kelamaan tak rawat juga degil. Tak nak pergi jumpa doktor. Last kali baru dapat kanser. Sebab sel kanser ni akan wujud apabila banyak faktor. Okay, salah satu faktornya penyakit tersebut berlaku berulang kali, okay, tanpa rawatan. So sel kanser boleh muncul. That's why ada orang boleh dapat kanser usus, okay, ataupun kanser perut dan sebagainya. Okay, so punca gastrik ni termasuklah makan pada masa yang tak tentu. Okay, memang saya akui lah memang agak susah lah nak bangun pagi makan tu, ada yang ikut mood masing-masing kan. Tu yang akhir-akhirnya dapatlah gastrik. Tu bahayanya. Okay, dan kuantiti. Okay, satu masa, satu kuantiti pengambilan yang berbeza. Okay, maksudnya makan masa dah lah tak teratur. Lepas tu bila makan pula terus banyak sekali. Ataupun makan sikit je. Tu yang tak balance. Okay, tu faktor. Okay, soalan essay nak explain ni kena explain dari segi punca, dari segi keadaan dia macam mana, and then apa faktor dia. Contoh makan pada masa yang tak tentu, and then kuantiti dia tak sama. Okay, pagi ambil banyak, okay, bila petang tambah sikit je, terlampau sedikit tak boleh juga. Dia kena balance. Kita dah belajar gizi makanan kan. Okay, kemudian ini bagi orang-orang yang non-Muslim, okay, dia minum alkohol yang berlebihan, okay, minum apa lagi ataupun golongan yang ambil dadah tu, dadah berlebihan tu, boleh lah, okay, penyakit ni. And then ubat penahan sakit yang berlebihan. Setengah orang yang jenis mindset dia sakit sikit Panadol, sakit sikit Panadol, lepas tu ambil Panadol pula 5-6 biji. Tu juga berbahaya. Okay? Sebab kena ingat ya, Panadol dalam bentuk tablet, awak terus telan, dia akan terus ke perut. Okay? Dia tak ada dekat bahagian enzim amilase ni. Awak tak kunyah pil tersebut, terus telan. Okay, so proses dalam perut tu untuk pil-pil ni, pil penahan sakit ni,
itu yang lama kelamaan ambil terlampau banyak, itu yang boleh menyebabkan gastrik. Okey, contoh ubat tahan sakit ni yang selalu pening kepala tu. Okey, ambil ubat tahan sakit yang pening kepala tu. Okey, so dia pening, dia tak pergi jumpa doktor, sekali, dua kali tak jumpa, tiga kali pun tak jumpa, dia cuma ambil ubat penahan sakit. So kuantiti yang dia ambil pun ikut suka hati dia. Sepatutnya sebiji atau sebiji setengah, dia ambil 5 ataupun 4 biji ataupun 3 biji sebab nak hilang sakit kepala tu dengan cepat. Itu juga punca boleh dapat gastrik. Okay, sebab perut dia tu dah macam jus gester tadi, dah tak mampu lagi untuk menahan ataupun mengeluarkan, menjalankan tugas jus gester tadi. Okay, so itu yang pertama, gastrik. Perlu tahu punca, akibatnya, kesannya, apakah situasinya. Okay, ini situasi keradangan dan kakisan tadi. Okay, ada soalan tak? Tak ada, tak apa, nanti saya kejutkan lagi. Okay, kita teruskan. Yang kedua, ni kalau mengajar dalam kelas best ni. Okay, anorexia. Sekarang semua tutup kamera jadi tak nampak siapa. Ada tak? Harap-harap tak ada ya. Anorexia nervosa. Ni bukannya normal ya. Nak kurus. Cikgu saya nak kurus sangat. Nak kurus, takut gemuk. Dia mindset dia tengok pada mindset sebab hormon masing-masing kan. Mindset dia, cikgu saya nak kurus. Padahal dia dah kurus. Tapi duk mengadu lagi, cikgu saya nak kurus lagi. Tu bahaya ya. Sebab ini adalah sejenis penyakit ya. Taksub. Okay. Keyword dia senang je, anorexia nervosa ni. Okay. Taksub berat badan. Okay. Terlalu taksub. Tak boleh nak buat apa lah. Tapi kena pergi kaunseling lah. Okay. Sebab taksub sangat ni. So hati-hati ya. Kita kena bersederhana. Okay. So berlaku biasanya kalau remaja perempuan. Anorexia nervosa ni tolong pastikan ejaan betul. Okay. So bila dah taksub ni, dia akan mengelak untuk makan untuk mencapai berat badan idaman. Ada beza ya, berat badan normal, berat badan idaman. Apa beza dia agaknya? Ni. Nurul Aisyah ada? MC lagi. Jap. Nik Loman ada? Nik Loman? Apa beza berat badan normal, berat badan idaman? Berat badan idaman yang berat badan yang individu tu mahukan. Berat badan normal tu berat badan yang sudah ditentukan dalam keadaan yang normal, yang sesuai untuk semua orang. Okay, good. Okay, thank you. Okay, maksud kat sini, betul lah yang ni bagi tahu tadi. Okay, idaman setiap orang. Okay, tak apa Aisyah. Mindset mindset. Saya suka cakap mindset sebab ini yang menentukan awak punya selalunya dalam situasi tertentu lah. Okay. So tentang bentuk tubuh badan ni, bila mindset dia aku nak kurus, betul-betul nak kurus, tu yang jadi berat badan idaman tu. Dan dia tak tengok BMI. Okay. So bila berat badan normal tu kita rujuk pada BMI. So kalau umur 16, okay, umur 16 apa tahu Irene pula dah, orang lain pula. Farah Adlina ada? Tak ada. Azura? Berat badan normal umur 16 berapa agak-agaknya? Umur awak 16 kan semua. Berat badan normal agak-agak berapa? Ke tengok berat badan juga? Ada setengah dia ikut carta umur, ada setengah dia ikut carta saiz badan. Saya nak yang umur. Ada tak? Tahu tak? Okey, 45 hingga 55. Okey. Itu dari segi umur ya. Saya tak minta dari segi saiz badan individu tu. Kalau saiz badan lain pula. Saiz badan ni kalau tinggi dia berapa-berapa, berat normal dia berapa-berapa. Itu BMI ya, yang normal. Okey. Untuk 16 ni kalau dari segi umur 16 tahun dia bagi
range dia. Okey, 45 hingga 55. Kalau 55 tu pun saya rasa saya dah umur 20-an tu. Okey. Itu zaman dululah. Okey. Kemudian itu bezanya berat badan idaman dengan normal. Jadi pastikan awak follow yang berat badan normal ikut BMI, bukannya yang idaman. Okey. Yang idaman ni bahaya sebab ini nama penyakit dia ya. Okey. So main point dia yang menghidap anorexia ni ialah dia mengalami masalah gangguan psikologi. Mindset dia lah. Okay. Serta masalah kekurangan nutrien kerana fungsi normal sistem pencernaan terjejas. Okay. Mindset ni bergantung pada hormon. Hormon dia ni nak kurus, nak kurun. Okay. Bagi tahu dekat otak, sampai dekat saraf otak bagi tahu tafsir maklumat aku nak kurus. So bila nak kurus, tengok makanan tak nak makan. Tengok ini tak nak makan. Okay. So dia perlu pergi jumpa pakar psikologi untuk ubah mindset dia. Perlu kepada berat badan normal. Barulah boleh baiki ataupun atasi penyakit ini ya. So perlunya pakar psikologi. Okay. So saya harap semua cuba elakkanlah berat badan idaman ni. Berat badan BMI normal okey. Okay. Sebab dia akan menjejaskan sistem pencernaan. Efek ni ada efek. Okey, yang ketiga lagi berbahaya. Pernah jumpa tak ni? Nabil ada Nabil? Nabil? Hilang? Ada cikgu. Ada. Pernah jumpa tak orang macam ni? Jolok-jolok ni. Jolok mulut ni. Okay, nak suruh muntah. Nak muntah. Pernah jumpa? Ada member? Ada dia. Pernah. Pernah jumpa? Okay, siapa yang pernah jumpa ni macam pelik lah jumpa member. Tapi tak pelik sebab kalau dia terlalu sama juga. Taksub juga. Okay, keyword dia taksub juga. Taksub ni banyak benda taksub. Ada yang taksub K-pop. Itu taksub lah tu. Minat saja tak apa. Ini taksub. Taksub ni bahaya. Macam-macam lah taksub. Benda yang pelik-pelik. Okay, penghidap bulimia nervosa pula. Okay, tadi anorexia, yang ni bulimia. Dia bukan bully orang. Tapi dia macam bully diri sendiri. Okay, sebab dia taksub pengawalan berat badan. Dia nak kontrol berat badan dia. Dia akan makan dengan banyak. Okay, makan tengah hari nanti. Makan. Tapi lepas tu pergi bilik air, buangkan balik. So akhirnya lama kelamaan dia boleh menyebabkan sentiasa dapat cirit diri. Okay. So kalau setiap hari dia buat macam ni, lama kelamaan badannya akan kehilangan. Buat sikit. Perempuan selalu buat. Oh, okey, tak apa. Laki ada kan? Laki ada kan? Tak tahu. Ada. Cuma jarang jumpa lelaki. Tapi selalunya perempuan ni memanglah dia nak kontrol daya. Nanti lelaki tak nak pula. Okey, tak apa. Tapi pastikan makan nasi imbang. Jangan buat yang ni. Okey. Okey, so apa yang jadi? Bila berterusan, air akan berkurangan dalam badan. Okay. Individu ni akan mengalami penyahidratan. Okey. Dan masalah nutrisi yang seterusnya boleh mengakibatkan penyakit kardiovaskular. Okey. Kesan dia pada jantung ataupun kesannya rosak pada bahagian ginjal. Okey. Kenapa? Sebab kita tahu ginjal membuang bahan-bahan kumuh, bahan-bahan yang tidak dicerna, bahan-bahan toksik dihantar ke ginjal. Jadi tekanan pada ginjal tu akan berterusan, tak ada bahan. So sebabnya asyik muntahkan je, tak ada bahan nak diproses. So tak elok lah. Jangan terlampau taksub. Makanlah makanan secara seimbang. So ini kalau dari sudut agamanya membazir lah. Makan lepas tu buang. Makan buang. Walaupun tak nampak buang yang original. Macam yang tak habis buang tu yang ori kan. Walaupun yang ini buang yang belum hancur sepenuhnya, buang balik. Itu pun membazir sebenarnya. Sangat membazir. Muntahkan balik. So ingat bulimia ni bully diri sendirilah. Tak sayang dirilah orang kata kan. Jadi elakkan. Ini isu kesihatan. So dia makan elok dah pergi buang pula. Okey. Seterusnya yang keempat. Okey.
Dysmorphia otot. Ini apa agaknya ya? Helmi ada Helmi? Helmi? Helmi hilang? Tak ada? Okey. Ni. Amar Naufa ada? Adik Amar go. Naufa. Okey, Amar apa ni? Naufal. Penyakit apa ni? Otot, tiba-tiba dysmorphia otot. Tak tahu. Tengok badannya dulu. Baca sikit. Apa dia ni? Ini fokus pada lelaki ke perempuan ni? Tengok gambar Agak-agak. fokus pada lelaki. Perempuan lelaki. Kalau gambar tu fokus kat lelaki. Ni dua-dua lelaki ni. Okay. Dah. Okay, thank you. Naufal ada Okay, tak apa. Sambil mengecek. Okay, so ini kalau awak tengok gambar ni just nampak macam tu je, dua individu. Tapi ini sebenarnya dia juga berkait dengan mindset juga. Okay. Dia rasa badan dia, saiz dia kecil. Okay. Kalau dia macam mengharapkan, okay, mengharap badan dia ni berotot. Okay. Berotot macam ni lah dia gambarkan. Okay, dia punya bayangan imajinasi dia nak badan dia ni berotot macam ni. Daripada macam ni tak diisi. Okay, kurus keding. Okay. Jadi apa yang dia buat, dia bersenam secara berlebihan. Pergi gym, sepatutnya ada dia punya penjadualan dia macam mana hari ni buat apa, sepatutnya esok buat apa, dalam masa sebulan buat apa. Tapi untuk orang seperti ni yang mengalami dysmorphia otot ni, dia buat betul-betul, okay, secara berlebihan sebab nak cepat bagi nampak masa ni. So itu sebenarnya membahaya ya. Membahaya dari segi situasi dia tadi. Okay, keadaan dia yang bersenam berlebihan tadi, okay, itu kita kenali sebagai dysmorphia otot. Okay. Dysmorphia ni. Okay, ni terms jangan salah eja ya. Dan jangan tukar pula nama isu kesihatan ni. Okay, dysmorphia otot. Okay, kemudian sebab terlampau lagi, selain daripada dibuat senaman melampau, dia ambil steroid, okay, bahan kimia yang berlebihan, steroid tadi atau suplemen, okay, untuk membina otot dia. Okay, semua kena ingat dan kena faham sebelum ni dah belajar steroid. Steroid dalam badan kita ni dah ada. Okay, so dia ni nak lagi besar, ditambah lagi, ambil lagi daripada farmasi, makan steroid tambahan. So efek ada efek long term. Okay, and then isu kesihatan inilah sebenarnya kita kenali sebagai dysmorphia otot. Okay. So nak explain nanti bagi tahulah. Okay. Dia lebih kepada perasaan seseorang individu tu yang dia rasa diri dia kecil. Jadi dia nak bina otot-otot dia, dia buat latihan yang berterusan secara berlebihan. Dia ambil lagi suplemen, dia ambil lagi steroid walaupun dalam badan sebenarnya dah ada steroid yang original yang mencukupi, dia tambah lagi untuk membina otot. So kata otot ni jangan tinggal sebab ini special case dia hanya fokus pada pembinaan otot sebab dia punya perasaan tu dia rasa dia kecil. Itu situasi orang yang mengalami masalah kesihatan ni. Okay. Masalah kesihatan bagi kategori. Okay. Okay, seterusnya nama-nama tu kena ingat ya. Dan awak boleh relate dengan situasi kawan-kawan dan sebagainya lah. Kalau ada kawan-kawan soalan dah bocor dah. Tapi harap tak sempat baca. Okay, soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Okay, practice. Saya nak panggil Akil Zainuddin ada? Muhammad Akil Zainuddin? Ada cikgu. Sila jawab. Mengapakah syarat penting? Why fiber is important? Ada tak? Awak Kalau saya bagi point sikit je tak apa kan cikgu? Ya, saya nak dengar
jawapan keyword je. Keyword. Serat dia penting sebab Kenapa? Bagi satu. Kalau banyak kita minta orang lain pula. Satu cukup. Cepat sikit. Masa nak habis dah ni. nak kawal kadar toksik dalam perut. Kadar toksik dalam perut. Okey, yang pertama. Okey, thank you. Next, Mudawali ada? Mudawali. Okay, cikgu. Apa yang kedua? Satu, mengawal toksik. Yang kedua? Mengelakkan masalah kesihatan seperti sembelit. Itu umum. Kalau spesifik? Okey, mengatasi sembelit. Yang ketiga, Nurenjana. Ya, saya lagi fiber tu akan stimulate peristalsis time dekat usus besar. Okey, rangsang peristalsis, stimulate. Okey, yang keempat. Siapa kat ni? Syarifah Hanah ada? Nohanim ada? Siapa tu? Saya tengok nama ni. Hanim ada? Hanim ke siapa bersuara tu? Syarifah Hanah? Saya. Ya, okey. Yang keseluruhnya, yang keempat? Membantu pergerakan tinja. Membantu pergerakan tinja. Alamak dah terlajak pula. Okey, tak apa. Okey, yang tu nanti. Okey, ini ya. Semua dah ada tadi, ada 4. Ni ada tambahan lagi. Okey, memudahkan pergerakan tinja. Okey. To avoid constipation. Okey. And then cancer. Untuk mengelakkan semua ni lah. To avoid constipation, cancer colon. Okay, rectum cancer. And then hemorrhoid. Okay, and then peristalsis semua dah ada letak tadi. Cuma saya nak awak faham cara nak menjawab ya. Sebab ini pendapat, okay, mengapa serat penting dalam proses penyahtinjaan. Okay, stimulus soalan. Okay, dia nak tanya tentang kepentingan serat ya. Kepentingan serat di mana masa proses penyahtinjaan. So gariskan pada soalan kalau keluar macam ni. Okey, kemudian ini intro ya. Yang pertama intro. Okey, dia cerita tentang gizi dulu. Ambil gizi dapat mengurangkan, memudahkan pergerakan tinja lah tadi. Okey. And then bila mudah tu, so dia dapat atasi masalah apa? Masalah sembelit semua-semua ni. Kemudian awak ceritalah fungsi tadi. Kenapa penting serat? Ini dia. Okay, tadi kawan-kawan dah jawab, singkirkan toksik, stimulate, okay, peristalsis, and then control aras glukosa ya, level of glucose, okay, bagi pesakit diabetes dan meningkatkan, okay. So dapatlah ini, kalau soalan struktur ni 2 atau 4 ya, kalau ini 2, 2, 4, tapi kalau awak nak jawab ni 4 atau 3 markah je ni. Okey, tak banyak ya. Okey. So ni soalan nombor 2. Okey, ramalkan. Okey, ramalkan. Siapa lagi ada? Danish Mirza ada? Selalu tak masuk ni. Ada tak Danish Mirza? Hilang kelas Ismail. Ismail ketua kan? Ismail ada? Ya, Ego. Danish Mirza ni selalu tak masuk kelas Tadi chemistry dia masuk. Sekarang tak tahu lah apa jadi. Pilih-pilih pula. Okey, tak apa. Nanti saya tanya lagi. Okey, Ismail jawab soalan nombor 2 ni. Awak punya ramalan. Kalau dalam jangka masa pendek,
akan terjadi acid reflux, nausea, vomiting, expanded esophagus, certain food prohibitions and risk of infection. Okay. Vomit Okay, thank you. Ni semua ni muntah-muntah tu. Okay. Okay, so tengok pada teknik menjawab. Ini bila soalan ramalan, point yang teori perlu ada. Okay, tapi awak boleh tambahlah ayat awak sendiri sebab dia ramalan ni open lah, soalan open. Okay, kesan pengubahsuaian organ pencernaan. Tadi ada satu je organ iaitu perut. Kita panggil pintasan gester. Okay, pengubahsuaian organ tu. Okay, inilah. So satu ni je. So satu ni awak beritahu introduction dia, apa dia pintasan gester. Okay, bila nak jawab tu sebab kaedah pintasan gester ni ada dalam soalan ni. So bagi tahu dulu apa dia pintasan gester. Okay, pengecilan saya perut tadi. And then barulah bagi tahu stimulus soalan ni dia nak kesan. Okay, soalan dia nak kesan. Awak ramalkan je lah. Antaranya mual, muntah, reflux acid tu. Okay, and then long term dia pun boleh masukkan. Ini short term. Okay. And then long term bagi tahulah apa yang lagi. Mungkin dia mengalami masalah kenaikan ataupun penurunan badan ni tak normal lah. Okay. Dan lain-lain. Okay, so dapatlah 3 markah. Okay, 3 je ni. Tak lebih. Okay, kemudian habis bab berapa ni ya? Belajar? Awak belajar ni ingat ke tak ingat ni? Bab berapa ni? 9. 9. So kita nak pergi bab 10 nanti. Seboleh yang mungkin ni dah bulan 8. Okay, kita nak habiskan, awak ada 15 bab ya. Baru nak masuk bab 10. Okay, bab 10 kita sambung minggu depan pula dah, hari Jumaat ni lah. Okay, untuk bab 10 saya nak bagi tugas. Okay. Okay, baca tajuk bab 10 sikit. Ada tak? Buku ada tak sebelah ni? Bioscore ada tak sebelah? Saya Ada, dekat je ada sebelah semua. Tentang apa bab 10? Tentang Ambil tahu ke tak ambil tahu? Pengangkutan. Pengangkutan. Pak IS jangan ingat cikgu bayar awak tak boleh tinggal macam tu je ya. Tak boleh tinggal ya. Sebab saya ni bio ni bawah panitia saya. Jadi saya kena saya kena pastikan awak habis. Nak tak nak awak kena ikut saya. Okay. Walaupun cikgu awak tak ada, awak kena follow sebab panitia bio saya akan semak nanti sampai mana awak belajar. Jadi saya akan ambil tahu. Okay. Result awak ke semua benda yang awak buat saya kena tahu. Walaupun saya tak ajar awak tapi saya kena tahu. Jadi bab 10 kita tengok jenis sistem peredaran ya. Jenis sistem peredaran ni dah belajar form 3. Okay, cuma yang ni lebih detail. So yang form 3 tu basic lah. Yang basic dulu saya nak tanya nanti. Basic tu tak boleh tinggal. Tinggal basic tu yang tanya tak boleh jawab tu bahaya tu. Okay, okay, so bab 10. Cuba tengok bioscore 174 tu. 174. Sama kot, BI pun sama kot. Okay, semua dah tengok ke? Saya nak bagi tugas ni. Untuk hari Jumaat ni. Okay, saya sebut nama. Dan saya bagi tugas. So ada yang berdoa. Ada yang tak berdoa ke? Redha je. Harap-harap semua redha. Okay, yang pertama. Azim ada Azim? Azim tak ada. Okay. Azim bentang muka surat 174. Boleh. Sebab ini kita panggil flip classroom ya. Baca dulu sudah masuk kelas. Jadi bentangkan nanti saya akan ajar lah. Okay. Dia bersedia sebelum masuk kelas. Okay. Keperluan sistem pengangkutan dalam organisme multisel kompleks. Maksudnya dia kena baca semua tu ataupun bentang ayat sendirilah. Okay. Surat 174. Okay. 175.
Okay, nak bentang ni seorang-seorang je jadi bergila-gila lah. Okay, saya minta apa lagi? Aiman ada? Aiman Danish ada? Ada. 175. Dalam bahasa Inggeris lah. Tak payahlah apa susah-susah saya bahasa Melayu pula. Ikut buku awak lah, bioskop awak tu. Okay? Jenis sistem peredaran darah dalam organisma multisel. Boleh ya, Aiman? Boleh. Boleh tak? Okay, tu je. Muka surat tu je. Okay, yang ketiga 176. Tak adalah. Itu nanti kita buat sama-sama. Okay, so untuk hari ni habis kat sini. Tunggu saya bagi latihan. Latihan dan yang lain tolong siapkan bioskop 168. Hari tu berhenti kat mana? 169 dah buat belum? Pak S, Pak R 167 dah kan? Belum. Belum. 67 belum? Yang saya bagi hari tu? Dah. Dah, 68 dulu Okey, siapkan 68, 69 sampai 72. Okey. Ataupun saya tak bagi latihan tapi saya nak bincang sekarang, boleh? Boleh tak kelas? Sampai 1:30? Dia ada nak berhenti? Tak jawab saya teruskan. Ikut cikgu lah. Ikut cikgu? Ataupun awak semua ni ada ke tak ada depan saya ni? Saya risau yang tu je. Okey, tak apa. 1:30 ni saya bagi kuizi. Kerja rumah 168 sampai 172. Cikgu, stop lah cikgu. Boleh ke? Nak stop lah ni. Okay. 1:30 saya bagi kuizi. Jawab kuizi ya. Sebab ada yang tak join Google Meet ni. Baru 52. 52 ramai lagi ni tak join ni. Okey, boleh ya? Kelas? Tak ada suara. Boleh. Okey. So kerja penuhkan bioskop 168 sampai 172. Saya bagi jawapan bukan malam ni. Sebab saya tahu ada yang tak siap nanti. Saya bagilah esok lusa ke, saya bagi nanti. Tapi pastikan siap. Okey. Asyik tunggu jawapan je, nanti tak pandai-pandai awak ya. Okey, jadi buat dulu, saya bagi jawapan nanti 168 sampai 172. Okey, untuk hari ni siapkan kuizi ya. Okey, itu saja. Ismail baca awak lah Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.